Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bertarikh 27 Oktober 2022, Mahkamah tolak permohonan Najib hadir Parlimen. Berita penuh. Penyandang Parlimen Pekan Najib Razak yang kini dipenjarakan gagal dalam permohonannya untuk dibenarkan hadir di Parlimen yang kini sudah pun dibubarkan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini telah menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk memulakan semakan kehakiman. Sebelum ini, semasa mendengar perkara itu, Pasukan Peguam Jabatan Peguam Negara AGC secara lisan telah berhujah bahawa tindakan undang-undang itu bersifat akademik kerana Dewan Rakyat sudah dibubar pada 10 Oktober 2020 yang lepas. Najib yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun berhubung rasuah yang membabitkan 42 juta ringgit Malaysia, dana daripada SRC International milik kerajaan, telah memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 5 Oktober. Ketika membaca penghakimannya, Hakim Ahmad Kamal Madsadihid berkata ia adalah kerana isu permohonan pelepasan Najib bukan lagi isu langsung. Kamal berkata, antara pelepasan yang diminta ialah permohonan dibenarkan menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang dijadualkan pada 3 Oktober hingga 29 November. Dengan pembubaran Parlimen, katanya, ia bermakna Parlimen sekarang telah berakhir. Bermakna ahli-ahli Dewan Rakyat tidak lagi menjadi ahli Parlimen. Adalah jelas bahawa dengan pembubaran Parlimen, penggal Parlimen telah berakhir dan oleh itu pemohon bukan lagi ahli Parlimen Pekan, katanya. Tambahnya lagi dalam keputusan itu, oleh itu pada pandangan saya, pelepasan pengisytiharan yang diminta pemohon iaitu mendapat akses kepada pegawainya bagi tujuan kerja Parlimen, perundangan dan konstitusi serta akses kehadiran menghadiri sidang Parlimen pada tarikh yang dijadualkan bukan lagi isu langsung. Tambahnya lagi, pengisytiharan yang diminta menjadi mustahil dengan pembubaran Parlimen kerana tiada lagi Parlimen untuk dihadiri. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan bahawa tarikh pengundian untuk pilihan raya umum adalah pada 19 November 2022 ini. Ini bermakna akan ada satu lagi kabinet dibentuk daripada ahli Parlimen yang baru dipilih, kata Kamal sambil menambah bahawa tidak akan ada perintah mengenai kos. Pada ketika ini, Peguam Utama Najib, Muhammad Syafiq Abdullah memaklumkan mahkamah bahawa mereka akan merayu ke Mahkamah Rayuan. Semasa prosiding perkara Mahkamah Sivil, Najib dilihat berada di galeri awam sambil dikelilingi oleh sekumpulan kecil pegawai penjara Kajang. Rosma juga kelihatan sedang duduk berdekatan. Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Bul Hasan mewakili AGC. Menerusi tindakan undang-undang itu, Najib memohon perintah mahkamah untuk mendapatkan akses kepada pegawai parlimennya bagi menjalankan tugasnya sebagai ahli parlimen dan kedua untuk menghadiri parlimen. Menerusi affidavit menyokong tindakan undang-undang itu, Najib mendakwa bahawa sejak 19 September dan seterusnya, dia telah terjejas teluk oleh keengganan responden untuk membenarkannya mengakses pegawai atau pembantunya bagi tujuan kerja Parlimen, perundangan dan konstitusi. Najib juga mendakwa bahawa dia terjejas terus oleh responden yang menolak permohonannya untuk mendapat akses dan hadir di Parlimen pada tarikh persidangan yang dijadualkan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda kerana komen anda amat dihargai. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Tiba-tiba Zahid Hamidi bertaubat. Tiba-tiba Zahid Hamidi sedar diri. Tiba-tiba Zahid Hamidi tiba-tiba saja seperti terbangun dari lena. Wah, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata ambil kau, makan kau sampai kenyang. Begitulah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang waktu bercakap jangan sembarang cakap, pikir dulu. Akhirnya Zahid mahu supaya penyebaran klip ucapannya yang diedit. Tapi pada pendapat saya, yang orang sebar itu tidak ada diedit pun. Semua tak ada diedit. Buktinya setiap video yang disebarkan yang sampai ke tempat saya, tak ada satu pun yang berbeza. Cuma mungkin ada stiker kah, ada emoji kah, itu saja. Tapi isi dia tetap sama. Yaitu Zahid Hamidi kata, kalau kita kalah kali ini, kita lebih teruk daripada PR14. Kemudian baru dia sebut semua orang yang bakal masuk penjara, semua orang yang bakal kena dakwah, satu persatu dia sebut. Kenapa dia sebut begitu? Adakah dia ingin mengugut semua orang-orang yang disebut namanya itu supaya berusaha mati-matian, bekerja sampai tak payah tidur supaya menang? Ataupun dia ingin memberitahu supaya semua ahli UMNO kalau sayang kepada Zahid Hamidi, undilah Zahid Hamidi. Dan kalau sayang kepada Tok Mat kah, sayang kepada Presiden MIC kah, kalau sayang kepada diorang, undilah diorang. Kalau tak sayang, nanti tak undi, nanti kalah masuk penjara, kena dakwa pula. Lagi, adakah itu juga memang menunjukkan bahawa ada angin bertiup sehingga pokok bergoyang? Sebab pada pendapat saya, kamu boleh komen lah apa pendapat kamu. Pada pendapat saya saja, Zahid tak payah takut. Kalah kah, menang kah, tak payah takut. Kalau memang tak ada buat apa-apa salah, Mahkamah Malaysia bukan mahkamah hutan, bukan. Mahkamah kita mahkamah bagus lah. Orang yang memang tak ada apa-apa salah tak akan dibawa ke mahkamah. Orang yang tak ada kes tak akan dibawa ke mahkamah. Dan kalau sampai mahkamah pun jangan takut. Sebab kalau tak ada kes, tak ada prima facie, memang kau tak akan pun kena buat apa-apa. Dilepaskan saja. Buktinya Zahid Hamidi dilepaskan sebab dia tiada apa-apa kes prima facie. Jadi nak takut apa? Nak takut apa sampai cakap macam begitu? Jangan takut. Wahai semua ahli politik Malaysia, kamu jangan takut. Kalau kamu tidak ada apa masalah, kalau kamu tidak ada apa-apa rasuah, tidak ada apa-apa penyelewengan kuasa, penyelewengan dana, tak payah takut. Menangkah, kalahkah, jangan takut. Saya percaya satu lagi, Tuhan sentiasa berserta dengan orang yang benar. Akhirnya kebenaran akan muncul juga. Zahid Hamidi merayu supaya semua video-video dia yang dikena edit itu diberhentikanlah. Tapi saya bilang terpulang kepada kamu semua. Sebab tidak ada apa-apa salahnya untuk sebarkan yang betul. Jangan saja pula kamu sebar yang tak betul. Sekarang lagi pun sekarang kan sudah mulai perang politik, perang psycho, perang saraf. Jadi hak orang untuk berkongsi fakta atau berkongsi benda-benda yang boleh mempengaruhi orang lain supaya ikut mengundi apa yang dia suka. Nah, kerana itu orang-orang politik, ahli-ahli politik, siapapun parti kamu, hati-hati bila bercakap. Sekarang orang merakam tahu, orang rakam. Orang rakam. Apa yang kau janji orang rakam. Dulu mungkin waktu kau berucap, orang belum lagi mau merakam. Sekarang banyak device boleh rakam. Jadi kalau sudah kena rakam, nanti diungkit, nah habislah. Kau butak kepala pun dah dapat jawab. Okay, so apa pendapat kamu? Hentikan atau tidak? Kamu boleh komen.
Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema. Di channel ini kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.